Assalamualaikum. Berjumpa sekali lagi bersama saya Zawiyah Yahya di Dapur Tok Mama Yah, ya. Hari ini saya nak kongsikan masakan dari negeri utara, iaitu nasi daging. Okey, untuk memasak nasi daging utara, saya bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama ini adalah untuk memasak sup dia, ya. Bahan-bahan yang kita gunakan ialah daging. Saya menggunakan 500 gram daging batang pinang supaya dia cepat sikit masak. Ni bawang merah ada 5 ulas, bawang putih 4 ulas, halia setengah inci, semua dipotong nipis. Garam, air secukupnya, dan kalau suka kita boleh letakkan serbuk lada hitam. Untuk resepi yang sama, bahagian kedua, ini bahagian untuk memasak nasi. Kita gunakan beras basmati sebanyak 600 gram, susu kotak, susu fresh dalam 1 cup, ya. Garam, kismis, 2 sudu besar tomato puri, 2 sudu besar minyak sapi, rempah boleh gunakan rempah kurma sebanyak 2 sudu. Seterusnya saya gunakan cili hijau 3 biji, rempah kasar, kulit kayu manis, pelaga, bunga lawang dan juga cengkeh. Dan juga ini daun ketumbar untuk masukkan dalam nasi nanti. Daun pandan, 1 labu bawang besar, setengah inci halia, 4 ulas bawang putih, semuanya dipotong halus, ya. Okey, untuk bahagian ketiga, untuk kita menyediakan air asam kerisik. Dia biasa sama dengan air asam biasalah, tapi untuk nasi daging utara ni dia tambahkan dengan kerisik. Kalau suka, kalau tak suka pun tak apa, ya. Saya menggunakan 1 labu bawang Holland dipotong nipis lah, ya. 3 biji tomato, 5 biji cili besar, dan 4 di celah ni ada cili padi. Saya campurkan 6 biji cili padi. 1 inci belacang dah saya hancurkan dengan air panas, dan juga air asam jawa secukupnya. Tidak lupa garam dan gula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memasak sup ni, sup simple bagi keluarga saya lah, ya. Jarang sekali kami di rumah ni menggunakan sup bunjut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah try bagaimana rasanya. Jadi bawang merah, bawang putih dan halia kita tumis, ya. Tumis sampai kuning. Barulah kita masukkan daging, dan saya masukkan terus air panas supaya kita jimatkan masa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak cukup masa, kita boleh gunakan pressure cooker. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, air daripada sup ni juga kita akan gunakan untuk memasak nasi, ya. Dan kalau nasinya tadi nanti bila siap masak kering, kita boleh hidangkan dengan sup lah, yang lebihan daripada kita masukkan dalam nasi ni. Maknanya kita kena tambahkan airnya. Okey, hampir kuning, jangan terlalu kuning sebab dia nanti berubah warna, jadi warna coklat pula sup kita. Okey, hampir kuning. Sekarang kita masukkan daging yang 500 gram tadi, daging batang pinang. Kita kacau sekejap. Lepas tu kita baru masukkan air panas.
kita tambah air dan kita biarkan dia menggelegak lah, ya. Kalau perlu cepat, gunakan pressure cooker. Masukkan garam dan lada hitam. Kalau sukalah, sikit sajalah, ya. Dan dia akan menimbulkan rasa yang berbeza daripada sup biasa. Tak adalah macam blend saja rasa dia. Sikit saja, cukup macam tu. Sekarang kita tutup periuk ni, ya. Kita masak macam biasalah sampai daging tu lembut, dan daging tu akan dipotong nipis untuk dimasukkan dalam nasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jumpa sekali lagi, ya. Saya tunjukkan cara untuk menyediakan air asam. Samalah macam biasa yang kita selalu guna. Ini adalah asam jawa yang dah dibancuh dengan air panas dan dah ditapis. Saya campurkan saja belacan. Air belacan yang saya dah hancurkan dengan air panas juga. Campur juga dengan bahan-bahan lain. Kerisik yang 1 sudu makan tadi. Tak suka tak payah gunakan kerisik. Garam dan gula. Campur saja. Seterusnya, kita masukkan irisan bawang, tomato dan cili merah dan cili padi. Campur je. Air asam ni boleh ganti macam acar lah, ya. Sebab tu kita letakkan banyak tomato di dalamnya. Campur je. Okey, nampak cantik lah warna dia, hijau merah dan warna tomato, ya. Pasti kita rasalah kalau tak cukup garam, tambah. Tak cukup gula ataupun tak cukup asam, kita tambahkan dengan asam limau nipis lah kalau tak cukup masam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tunjukkan cara nak masak nasi, ya. Mula-mula kita panaskan. Saya gunakan periuk elektrik ni. Tak perlulah tumis atas dapur, terus tumis dalam periuk elektrik ni. Mula-mula kita tumiskan halia, bawang putih, bawang besar dan rempah kasar. Kita tumis sampai bawangnya garing lah, warna keemasan, wangi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bawang kita dah kuning, ya. Kita terus masukkan daun pandan. Lepas tu kita masukkan pula rempah yang dah bancuh dengan air. Bagi dia masak sekali, ya. Lepas ni kita masukkan tomato puri. Maka dia merenyes sekejap, ya. Baru kita masukkan daging. Okey, apabila rempah kita dah masak, baunya wangi, kita masukkan daging. Seterusnya kita masukkan beras yang dah kita rendam tadi. Tadi saya gunakan 600 gram beras basmati, dah direndam, ya. Kita tambahkan sedikit garam.
susu. Akhir sekali sup ya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nasi kita hampir kering ya. Jadi sekarang ni kita boleh terus masukkan kismis. Kita tabur je. Nanti bila nasi tu betul-betul kering, barulah kita campur. Gaul rata. Kemudian cili hijau yang 3 kecil-kecil tadi ni, 3. Dan akhir sekali daun ketumbar. Ada orang gunakan apa? Daun pudina. Boleh guna juga daun ketumbar. Kita patah-patahkan je saja. Okey. Kita tutup. Tunggu sehingga nasi tu kering, barulah kita gaulkan gaul rata. Jumpa lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok nasi kita dah cantik. Kita gaul rata. Saya gunakan ini garpu besar ni. Cantik nasi dia. Nanti lepas ni kita biarkan dalam 15 minit, bolehlah kita hidangkan. Itu saja. Jumpa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi perkongsian saya cara-cara memasak nasi daging utara daripada menyediakan bahan-bahan untuk memasak sup, memasak nasi dan menyediakan kuah asam yang kita masukkan kerisik ya. Selamat mencuba. Sedap ke tak sedap ke, cubalah. Tapi jangan lupa like, share, subscribe dan tulislah apa-apa komen untuk memperbaiki cara persembahan saya memasak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.